Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman dalam slot Perlis Online Teaching akan menyampaikan mata pelajaran sejarah. Okey. Jadi untuk kali ini kita akan memberi fokus kepada mata pelajaran sejarah tingkatan 4 khususnya. Pelajar-pelajar boleh mengulang kaji bersama dengan cikgu untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4, terutamanya untuk pelajar calon SPM pada tahun ini. Jadi gunakanlah peluang yang diberikan ini untuk bersama-sama dengan cikgu mengulang kaji mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 4. Jadi pada hari ini, cikgu akan memberi fokus kepada bab 1, iaitu kemunculan tamadun awal manusia. Kemunculan tamadun awal manusia di antara tajuk-tajuk penting yang perlu diberikan fokus oleh pelajar pada tahun ini ialah makna tamadun. Dan yang kedua, ciri-ciri tamadun awal manusia. Di samping itu juga, cikgu akan selitkan juga mengenai tamadun Indus, iaitu ciri-ciri pertempatan kekal tamadun Indus yang merupakan satu topik yang sangat popular dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia sebelum ini. Jadi cikgu harapkan pelajar-pelajar akan mengambil kesempatan ini untuk mengulang kaji bersama dengan cikgu bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Okey. Jadi apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, diharapkan pada akhir pengajaran cikgu pada hari ini, pelajar-pelajar akan mengetahui maksud dan pengertian tamadun. Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? Yang kedua, pelajar-pelajar juga diharapkan akan dapat menyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia yang terdiri daripada, cikgu harap pelajar masih ingat lagi, ada 6 ciri tamadun awal manusia. Yang ketiga, cikgu juga mengharapkan di akhir pengajaran cikgu pada hari ini, pelajar-pelajar akan dapat menghuraikan faktor-faktor penting pemilihan sungai sebagai pertempatan awal. Mengapakah sungai menjadi pilihan kepada masyarakat tamadun awal sebagai pertempatan kekal mereka. Dan yang keempat, cikgu juga mengharapkan pelajar-pelajar akan dapat menghuraikan ciri-ciri pertempatan kekal masyarakat tamadun Indus. Okey. Seterusnya, cuba pelajar lihat peta yang dipaparkan pada skrin pada hari ini. Iaitu peta ini menunjukkan peta dunia yang memaparkan tamadun-tamadun awal manusia. Di manakah bermulanya tamadun awal manusia? Terdapat 4 lokasi utama, iaitu yang pertama ialah tamadun Mesopotamia yang terletak sekarang ni di negara Iraq. Dan yang kedua ialah tamadun Mesir Purba yang terletak di benua Afrika. Yang ketiga ialah tamadun Indus yang terletak di negara India. Manakala yang keempat ialah tamadun Huanghu yang terletak di negara China. Jadi terdapat 4 lokasi tamadun awal manusia yang perlu pelajar ketahui melalui mempelajari bab ini. Okey. Seterusnya, tajuk yang pertama pada hari ini ialah maksud tamadun. Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? Okey. Tamadun boleh diberi pengertian mengikut 2 konsep. Yang pertama ialah pengertian tamadun mengikut bahasa. Dan yang kedua, pengertian tamadun mengikut pandangan masyarakat. Okey, pengertian tamadun mengikut bahasa boleh dirujuk kepada 2 bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Kalau kita rujuk kepada bahasa Arab, tamadun berasal daripada perkataan cikgu ulangi.
pengertian masyarakat bertamadun. Okey. Kalau apakah pengertian masyarakat yang bertamadun mengikut pemahaman pelajar sekalian? Ada orang dia kata masyarakat yang bertamadun tu ialah masyarakat yang maju, barulah menunjukkan ia bertamadun. Ada juga pandangan masyarakat yang mengatakan masyarakat yang bertamadun itu adalah masyarakat yang mempunyai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Lihat saja ada perkembangan sains teknologi, dikatakan masyarakat itu bertamadun. Dan ada juga pandangan masyarakat yang mengatakan negara yang maju dari segi ekonomi seperti Amerika Syarikat, Jepun, Korea dianggap sebagai negara yang bertamadun kerana mereka ni maju dari segi ekonomi. Kemudian ada juga masyarakat yang menganggap masyarakat yang bertamadun ni masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi apakah pengertian sebenarnya masyarakat yang bertamadun ini? Okey, jadi mengikut pengertian tamadun ini boleh dikaji melalui dari segi bahasa, iaitu dari segi bahasa Arab, kemudian bahasa Inggeris. Kalau dari segi bahasa Arab, tamadun berasal daripada perkataan mudun. Yang kedua, madain. Dan yang ketiga, madana. Jadi pelajar-pelajar mesti ingat, dari bahasa Arab, perkataan mudun, madain dan juga madana. Madana pula bermaksud tinggi budi bahasa dan juga pembukaan bandar. Tinggi budi bahasa maksudnya kalau masyarakat itu mempunyai budi bahasa yang tinggi, barulah dikatakan bertamadun. Dan kalau masyarakat itu mempunyai bandar-bandar seperti masyarakat Mesir Purba, mempunyai bandar Tinis, Memphis, Tebes. Kemudian masyarakat masyarakat Mesopotamia dan juga masyarakat Indus mempunyai bandar seperti Harappa, Mohenjo-daro, barulah dikatakan bertamadun. Okey, kalau ikut bahasa Inggeris pula, tamadun berasal daripada perkataan civilization. Civilization berasal daripada perkataan civitas. Civitas berasal daripada bahasa Greek, iaitu bermaksud bandar. Jadi mengikut bahasa Inggeris juga, tamadun berasal daripada perkataan bandar. Okey. Dan ada satu lagi pengertian tamadun, iaitu tamadun juga dikatakan berasal daripada perkataan peradaban. Perkataan peradaban. Okey, seterusnya maksud tamadun dari pandangan masyarakat. Okey, maksud tamadun dari segi pandangan masyarakat. Okey, dari segi pandangan masyarakat barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Apakah yang pelajar fahami tentang perkataan lahiriah? Lahiriah maksudnya apa sahaja perkara yang kita nampak dengan mata kita. Contohnya bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi pelajar-pelajar nampak kan? Jadi itu menunjukkan masyarakat itu bertamadun. Kemudian pencapaian dari segi bandar-bandar yang besar itu menunjukkan masyarakat itu bertamadun. Dan tamadun selalu dikaitkan oleh masyarakat barat dengan hal-hal kebudayaan seperti penulisan. Contohnya dalam tamadun Mesopotamia ada epik Gilgamesh. Kemudian dalam tamadun Huangho ada karya yang sangat agung iaitu The Art of War. Jadi ini menunjukkan bahawa masyarakat itu bertamadun. Kemudian ada undang-undang. Undang-undang juga menunjukkan bahawa masyarakat itu bertamadun. Contohnya dalam tamadun Mesopotamia ada kod undang-undang Hammurabi. Kemudian dalam bidang kesenian, contohnya seni bina. Seni bina yang agung
sampai hari ini seperti seni bina Colosseum dalam tamadun Rom, kemudian The Great Bath dalam tamadun Indus. Ini menunjukkan bahawa masyarakat itu sudah mencapai tahap ketamadunan masyarakat. Kemudian satu lagi, kemunculan bandar-bandar seperti yang cikgu sebut tadi. Dalam tamadun Indus ada bandar yang terancang seperti bandar Harappa, kemudian bandar Mohenjo-daro. Ini menunjukkan bahawa masyarakat itu sudah mencapai tahap ketamadunan manusia. Dan terdapat tokoh-tokoh yang menyokong pandangan masyarakat barat seperti tokoh Gordon Childe, kemudian tokoh seperti Darcy Ribeiro dan juga R.A. Buchanan. Okey, tokoh-tokoh yang menyokong iaitu Gordon Childe. Gordon Childe menyatakan bahawa pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Cuba pelajar lihat, Gordon Childe adalah penyokong kepada pandangan masyarakat barat. Dia menyatakan bahawa pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan sesebuah masyarakat dan disokong juga oleh Richard Sullivan, disokong juga oleh R.A. Buchanan. R.A. Buchanan juga dan Darcy Ribeiro menolak terus unsur rohaniah dan menyatakan bahawa unsur lahiriah sangat penting dalam menunjukkan tahap pencapaian sesebuah tamadun. Okey, seterusnya kita lihat pandangan masyarakat Islam. Bagaimana dengan pandangan masyarakat Islam? Bagaimanakah masyarakat yang bertamadun mengikut pandangan masyarakat Islam? Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah dan rohaniah menurut pandangan masyarakat Islam. Bukan sahaja membangun dari segi lahiriah, tetapi dari segi rohaniah. Apa maksud rohaniah? Rohaniah dimaksudkan dikaitkan dengan hal-hal seperti keagamaan, kerohanian yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Jadi bagi masyarakat Islam, masyarakat yang bertamadun bukan sahaja perlu membangun dari segi lahiriah, tetapi perlu juga membangun dari segi rohaniah. Dan tokoh-tokoh yang menyokong pendapat pandangan masyarakat Islam ini, di antaranya ialah Syed Naqib Al-Atas, Richard Sullivan dan juga Ibnu Khaldun. Mari kita lihat apakah pendapat tokoh-tokoh yang menyokong pandangan masyarakat Islam. Yang pertama ialah Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau menyatakan pencapaian tahap tata susila yang tinggi dan juga kebudayaan luhur sesebuah masyarakat. Jadi menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, masyarakat yang bertamadun itu ialah masyarakat yang mencapai tahap tata susila yang tinggi dan kebudayaan luhur sesebuah masyarakat. Dan pendapat beliau juga disokong oleh Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Jadi bagi pelajar-pelajar sekalian, apakah pandangan pelajar-pelajar sekalian mengenai masyarakat yang bertamadun? Adakah masyarakat yang bertamadun itu harus maju dari segi lahiriah sahaja? Ataupun dia memerlukan kemajuan dari segi pembangunan lahiriah dan rohaniah? Jadi ini terpulang kepada pelajar-pelajar sekalian untuk memberikan pandangan pelajar sekalian. Okey, kita terus kepada tokoh yang menyokong seterusnya ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ialah tokoh pemikir dalam pemikiran Islam. Beliau menyatakan kehidupan di bandar adalah kehidupan yang bertamadun dan semangat asabiyah ataupun ataupun kekitaan telah menyebabkan wujudnya semangat kerjasama dan saling membantu dalam kalangan masyarakat yang tinggal di bandar. Jadi masyarakat yang tinggal di bandar ni saling bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, menyebabkan munculnya semangat asabiyah ataupun semangat kekitaan. Dalam hasil karyanya yang bertajuk Muqaddimah
beliau telah menggunakan dua istilah yang merujuk kepada tamadun. Yang pertama adalah istilah umran. Umran yang dimaksudkan oleh beliau ialah tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju. Manakala satu lagi perkataan yang digunakan oleh Ibn Khaldun ialah hadarah. Hadarah ialah hidup di bandar yang penuh dengan tata susila, kesopanan dan moral yang tinggi. Jadi inilah dia maksud tamadun mengikut pengertian masyarakat barat dan juga pengertian masyarakat Islam. Okey. Tajuk yang kedua seterusnya hari ini ialah ciri-ciri masyarakat yang bertamadun. Okey, apakah ciri-ciri masyarakat yang dikatakan bertamadun? Apakah syarat-syaratnya? Kita hendak nyatakan bahawa masyarakat itu bertamadun. Yang pertama, masyarakat yang bertamadun, ciri yang pertama adalah pertempatan kekal atau hidup menetap. Yang kedua, selepas membentuk pertempatan kekal, muncullah kehidupan berorganisasi ataupun kehidupan yang tersusun. Kemudian masyarakat yang sudah berkembang atau bertambah ramai ini mempunyai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menunjukkan sesebuah masyarakat itu bertamadun. Ciri yang keempat adalah pengkhususan pekerjaan. Jadi masyarakat yang bertamadun ini akan membuat pengkhususan pekerjaan mengikut kepakaran masing-masing. Dan ciri yang kelima adalah masyarakat yang bertamadun mempunyai agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, masyarakat yang bertamadun mestilah mempunyai bahasa dan tulisan untuk berhubung di antara satu sama lain. Jadi ada 6 ciri masyarakat bertamadun. Okey, kita lihat pertempatan kekal. Bagaimanakah pertempatan kekal boleh menyebabkan kehidupan masyarakat itu bertamadun? Masyarakat tamadun awal dia akan memilih lokasi atau pertempatan yang akan memastikan kelangsungan bekalan makanan, ya, yang akan memastikan kelangsungan bekalan makanan. Apabila masyarakat itu hidup menetap, ia akan menyebabkan corak hidup yang lebih sistematik yang akan menyebabkan kelangsungan bekalan makanan. Jadi bekalan makanan akan berterusan dapat dibekalkan kepada masyarakat tersebut. Lama kelamaan, masyarakat yang hidup menetap ni akan mempunyai inovasi dalam dalam bidang pertanian, menyebabkan berlaku kemajuan dalam bidang pertanian. Contohnya munculnya cangkul, cangkul, dan mereka juga membina sistem pengairan. Dan pembinaan sistem pengairan dan juga penciptaan cangkul akan meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian dan akan berlakulah lebihan pengeluaran. Maksudnya bekalan makanan mencukupi dan ini akan dapat menampung pertambahan penduduk yang berlaku. Jadi masyarakat pun semakin lama semakin bertambah. Dan apabila masyarakat semakin lama semakin bertambah, muncullah kehidupan berorganisasi. Masyarakat yang semakin ramai itu akan muncul kehidupan berorganisasi, iaitu kehidupan berorganisasi adalah proses pembahagian masyarakat yang lebih kompleks. Masyarakat semakin ramai, masyarakat menjadi lebih kompleks. Dan susunan kehidupan berorganisasi ini selalunya berbentuk piramid dan bersusun lapis. Piramid dan bersusun lapis. Dan selalunya lapisan yang paling atas ialah golongan bangsawan, iaitu golongan raja. Selalunya raja ni seorang saja berada di atas sekali. Kemudian diikuti oleh lapisan yang kedua, iaitu golongan pembesar yang mengetahui hal ehwal agama, contohnya pendeta. Kemudian individu yang dihormati masyarakat, ilmuwan ataupun seseorang yang mahir dalam kesenian, contohnya artisan. Ini adalah lapisan kedua. Lapisan ketiga ialah rakyat biasa. Rakyat biasa adalah golongan yang paling ramai
dan mereka ini menjadi tunjang ekonomi dalam pertanian atau perdagangan. Dan lapisan yang terakhir sekali, lapisan keempat adalah golongan hamba, iaitu golongan yang bergantung kepada lapisan di atas. Okey. Ciri yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Apabila masyarakat bertambah ramai dan kompleks, mereka memerlukan sistem pemerintahan untuk menjalankan pentadbiran. Dan dalam masyarakat tamadun awal, selalunya raja lah yang menjadi tonggak utama sistem pemerintahan. Dan raja dalam masyarakat tamadun awal selalunya menggunakan unsur majis. Unsur majis ni adalah unsur yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat supaya patuh kepada raja. Contohnya, raja mempunyai kuasa yang sakti, jadi rakyat akan takut dan sentiasa mematuhi perintah raja. Dan raja tamadun awal selalunya mendakwa dirinya adalah wakil Tuhan untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai pemerintah. Kemudian raja pula akan membuat undang-undang supaya undang-undang itu akan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi raja boleh menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah negara. Jadi ini adalah ciri yang ketiga, iaitu sistem pemerintahan. Ciri yang keempat tamadun awal manusia ialah penghususan pekerjaan. Jadi masyarakat tamadun awal ni semakin ramai dan kompleks dan berlakulah peningkatan dan produktiviti manusia. Hasil keluaran semakin bertambah. Barangan-barangan akan dihasilkan oleh kumpulan tertentu yang pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya petani. Petani kerjanya bercucuk tanam. Jadi dia akan menghasilkan hasil pertanian. Dan semakin lama dia semakin mahir atau pakar dalam bidang pertanian tu, jadi hasil keluarannya akan bertambah. Jadi masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing. Apabila hasil pengeluaran bertambah, contohnya hasil pertanian bertambah, apa yang masyarakat tamadun awal buat dengan hasil pengeluaran yang bertambah tu? Jadi mereka akan mengamalkan sistem pertukaran barang. Tukar suka sama suka ataupun dikenali sebagai sistem barter. Oleh itu muncullah kegiatan perdagangan. Dan di samping berlakunya pertukaran barang dagangan, berlaku juga pertukaran ilmu pengetahuan, pertukaran teknologi, pertukaran budaya antara masyarakat. Inilah yang membentuk perkembangan sesebuah tamadun awal manusia. Kemudian ciri yang seterusnya ialah agama dan kepercayaan. Masyarakat yang bertamadun mempunyai agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan selalu dikait rapatkan dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah. Kemudian pembahagian sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kesenian. Manusia selalunya, lumrahnya manusia ni, pelajar-pelajar, dia suka hendak mempercayai sesuatu. Dia cuba mempunyai pegangan. Jadi masyarakat awal, pada peringkat awal dahulu, tidak mempunyai agama. Jadi apakah benda yang paling rapat sekali dengan masyarakat tamadun awal ni? Apakah perkara yang paling rapat? Yang paling rapat dengan masyarakat tamadun awal pada peringkat awal ialah alam sekitar ataupun alam sekeliling. Alam sekeliling adalah aspek yang paling rapat dengan masyarakat tamadun awal. Contohnya alam sekitar seperti pokok, batu, matahari, dan mereka mencari sesuatu untuk dipercayai atau disembah. Sebab itu mereka menyembah alam sekitar kerana mereka mempercayai alam sekitar mempunyai semangat dan harus dihormati untuk menjaga keamanan dan kemakmuran hidup mereka. Sebab itulah mereka menyembah alam sekeliling ataupun alam sekitar. Dan mereka percaya bahawa terdapat kuasa gaib yang menguasai alam sekeliling.
Kepercayaan ataupun pegangan menyembah alam ini dikenali sebagai animisme. Animisme adalah kepercayaan menyembah alam. Kemudian lama kelamaan mereka akan menyembah lebih daripada satu Tuhan atau satu aspek. Contohnya mereka akan menyembah lebih daripada satu Tuhan. Contohnya masyarakat Mesir Purba, mereka menyembah Tuhan angin, mereka menyembah Tuhan Tuhan matahari, Amun-Re. Jadi muncullah kepercayaan politisme. Politisme ialah amalan menyembah lebih daripada satu Tuhan ataupun satu aspek alam sekeliling. Itu dipanggil sebagai politisme. Okey. Ciri yang seterusnya ialah bahasa dan tulisan. Ya, masyarakat yang bertamadun mempunyai bahasa dan tulisan. Perkembangan ilmu pengetahuan akan membentuk sesebuah tamadun. Ya, bahasa tertua di dunia ialah bahasa Yunani dan bahasa Sanskrit. Manakala tulisan terawal di dunia ialah tulisan hieroglif, masyarakat Mesir Purba. Tulisan suniform, masyarakat Mesopotamia. Dan tulisan ideogram, iaitu masyarakat Huanghu. Dan apabila terdapat bahasa dan tulisan ni, masyarakat tamadun awal dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat dan juga di antara masyarakat. Bahasa dan tulisan juga digunakan untuk tujuan pentadbiran, seperti menyimpan rekod pentadbiran, menyimpan rekod pertanian, rekod cukai. Kemudian bahasa dan tulisan juga digunakan untuk menulis undang-undang dan juga menulis hal-hal keagamaan. Dan bahasa dan tulisan digunakan juga untuk menyampaikan atau memperkembangkan serta mencatat idea dan pemikiran manusia. Jadi itulah dia 6 ciri tamadun awal manusia yang perlu diketahui oleh pelajar, iaitu yang pertama, pertempatan kekal, yang kedua, kehidupan berorganisasi, yang ketiga, sistem pemerintahan, yang keempat, penghususan pekerjaan, yang kelima, agama dan kepercayaan, dan yang keenam ialah bahasa dan tulisan. Jadi masyarakat tamadun awal manusia perlu mempunyai keenam ciri yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Dan ciri-ciri itu saling berkaitan di antara satu sama lain. Okey, seterusnya tajuk subtopik yang ketiga adalah mengenai mengapakah masyarakat tamadun awal manusia ni semuanya bermula di lembah sungai. Pertempatan awalnya semuanya bermula di lembah sungai. Contohnya tamadun Mesopotamia bermula di sungai Tigris dan Euphrates. Manakala tamadun Mesir Purba bermula di sungai Nil. Kemudian tamadun Indus bermula di lembah sungai Indus. Dan juga tamadun Huanghu bermula di lembah sungai Huanghu. Mengapakah masyarakat awal memilih lembah sungai sebagai pertempatan kekal? Jikalau pelajar-pelajar sekarang pada hari ini, pada dunia moden pada hari ini, apakah ciri-ciri pertempatan yang pelajar akan pilih? Kalau nak bina rumah, di manakah kawasan yang pelajar akan pilih? Ada pelajar yang dia kata dia nak rumah dia nanti dia akan bina di atas bukit. Sebab apa? Cikgu tanya sebab apa? Sebab kawasan dia sejuk, cikgu. Tinggi. Tak perlu boleh jimatkan elektrik, tak payah pakai aircon. Ada pelajar yang dia suka tinggal di kampung, kawasan sawah padi. Jadi dapat mewujudkan ketenangan kepada beliau. Jadi ada pelbagai kriteria pemilihan tempat tinggal. Tetapi mengapakah masyarakat tamadun awal memilih lembah sungai sebagai pertempatan kekal pada peringkat awal? Contohnya sungai
tamadun Mesopotamia, cikgu sebut tadi dah. Sungai Tigris dan Euphrates. Kemudian tamadun Mesir Purba bermula di lembah sungai Nil. Kemudian tamadun Indus bermula di lembah sungai Indus. Dan kemudian tamadun Huanghe bermula di lembah sungai Huanghe. Ini adalah 4 kawasan pertempatan awal tamadun manusia. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tamadun awal manusia ataupun masyarakat awal manusia memilih lembah sungai. Di antaranya adalah kerana di lembah sungai ini tanahnya sangat subur. Boleh bercucuk tanam dan mereka boleh menjalankan kegiatan pertanian. Yang ketiga, terdapat bekalan air di lembah sungai, iaitu mudah untuk mereka mendapatkan bekalan air minuman, kemudian bekalan air untuk kegiatan harian, kemudian mereka mudah mendapatkan makanan daripada lembah sungai, contohnya ikan, hasil protein. Dan kemudian memudahkan mereka menjalankan pengangkutan ataupun bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah di antara beberapa sebab pemilihan lembah sungai sebagai pertempatan kekal. Jadi kalau pelajar-pelajar sekalian, apakah ciri pertempatan yang pelajar akan pilih pada masa kini? Jadi cikgu pulangkan kepada pelajar untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Seterusnya, ini ada sedikit ujian kepada pelajar. Soalan ini adalah soalan objektif berdasarkan soalan SPM. Kawasan yang dipilih untuk pertempatan tetap amat penting untuk memastikan A. Kestabilan politik, B. Keluasan kawasan, C. Kepakaran penduduk, D. Kelangsungan bekalan makanan. Apakah jawapannya? Semestinya jawapannya adalah kelangsungan bekalan makanan. Soalan kedua, mengapakah lembah sungai menjadi pilihan kepada pengasasan sesuatu tamadun? A. Mengelakkan ancaman binatang, B. Menyediakan sumber pengangkutan, C. Kelangsungan bekalan makanan, D. Menggalakkan perdagangan antarabangsa. Jadi apakah jawapannya pelajar sekalian? Jadi jawapannya mesti terus, jawapannya adalah C. Kelangsungan bekalan makanan. Tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai. Manusia memilih kawasan lembah sungai kerana sungai, 1. dianggap keramat, 2. dijadikan alat perhubungan, 3. digunakan untuk pertanian, 4. digunakan untuk peternakan. Kalau soalan begini, manakah jawapan yang betul-betul salah? Jadi jawapannya adalah 1 yang betul-betul salah. Jadi jawapannya adalah 2, 3 dan 4. Dan soalan yang keempat adalah antara berikut, yang manakah ciri-ciri penting untuk mencapai ketamadunan? Persamaan taraf sosial, pertempatan kekal, peningkatan ekonomi, kehidupan berorganisasi. Yang mana satu pelajar? Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah D. Pertempatan kekal, peningkatan ekonomi, kehidupan berorganisasi. Tahniah pelajar-pelajar dapat menjawab dengan betul. Maksudnya pelajar memahami tajuk yang cikgu ajar sebentar tadi. Okey, seterusnya cikgu ingin mengambil satu contoh tamadun awal manusia, iaitu tamadun Indus yang bermula di lembah sungai Indus. Bandar utamanya adalah Harappa, Mohenjo-daro, Lodel dan Sutkagen-Dor. Ini adalah contoh bandar terancang dalam masyarakat Mesir, dalam masyarakat Mesopotamia. Tamadun Indus ni terkenal dengan bandar terancang. Pertempatan kekalnya mempunyai bandar yang tersusun, yang terancang. Dan bandar itu terbahagi kepada 2 bahagian dan dikelilingi oleh tembok. Boleh pelajar bayangkan sebuah bandar dibahagikan kepada 2 dan dikelilingi oleh tembok. Dan kemudian bahagian pertama atau bahagian utama adalah pusat pentadbiran dan diletakkan juga pusat keagamaan. Dan dalam bandar bahagian utama ini
terdapat bangunan pentadbiran, ada tempat mandi awam, tempat menyimpan hasil pertanian. Ini adalah bahagian utama atau bahagian pertama. Bahagian kedua pula adalah kawasan perumahan. Kawasan perumahan. Jadi masyarakat Tamadun Indus ni dia membahagikan bandarnya kepada dua bahagian. Dua bahagian dan sangat tersusun, begitu sistematik. Dan bagaimanakah susun atur bandarnya? Bandarnya tersusun dengan begitu sistematik, iaitu terdapat blok berbentuk segi empat, blok-blok segi empat seperti perumahan tu yang dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. Dan jalan raya yang lurus tu bersambung antara satu sama lain. Dan setiap bandar terancang mempunyai sistem kumbahan yang terancang. Dan kemudian bandar juga berhubung dengan satu sama lain menggunakan sungai. Okey, inilah dia contoh bandar terancang dalam masyarakat tamadun Indus, iaitu Mohenjo-daro dan juga Harappa serta Sutkagen-dor. Pelajar lihat bagaimana terancangnya bandar-bandar ini. Okey, apakah ataupun faktor yang menyebabkan bandar itu terancang ataupun sistematik, tersusun? Yang pertama, masyarakat Tamadun Indus mempunyai kemajuan dari segi ilmu geometri dan mereka juga mempunyai kemajuan dari segi seni bina, ilmu seni bina. Okey, kemudian mereka juga telah bertembung dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba yang telah bertukar-tukar idea, ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pembinaan bandar. Dan faktor yang ketiga adalah mereka ini mahir dalam mencipta bahan binaan, iaitu mereka lah yang telah memperkenalkan teknologi pembakaran batu bata pada suhu yang tinggi, menyebabkan batu bata tu boleh kering pada masa yang cepat. Jadi inilah dia faktor masyarakat Tamadun Indus boleh membina bandar terancang kerana segala faktor-faktor tersebut yang cikgu sebut tadi. Okey, seterusnya kita sampai kepada pengakhiran pengajaran cikgu pada hari ini. Ini adalah contoh soalan SPM, iaitu soalan struktur tahun 2011. Senaraikan dua contoh bandar terancang dalam tamadun tersebut. Cikgu harap pelajar-pelajar akan dapat menyalin dan menyiapkan latihan yang cikgu berikan inilah. Yang kedua, nyatakan dua ciri bandar terancang tamadun tersebut. Apakah dua ciri bandar terancang tamadun tersebut? Kalau soalan begini yang ada jawapan satu Roman, dua Roman, pelajar cuma perlu senaraikan sahaja atau nyatakan sahaja jawapan pelajar. Dan kalau tidak menggunakan ayat yang lengkap pun kita masih terima lagi jawapan pelajar tersebut. Dan soalan C, pada pandangan anda, apakah kesan pembinaan bandar terancang kepada kehidupan manusia? Ini adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan idea pelajar untuk memberikan jawapan. Jadi kehendak soalannya, kesan pembinaan bandar terancang kepada kehidupan manusia. Contohnya kehidupan akan menjadi lebih teratur dan selesa. Kesannya adalah sistem pengangkutan akan menjadi lebih lancar. Itu di antara contoh-contoh jawapan lah. Dan soalan D, adakah bandar di kawasan anda dibina secara terancang? Berikan alasan anda. 3 markah. Kalau 3 markah, pelajar perlu berikan jawapan sama ada 3 ataupun lebih. Lagi banyak, lagi bagus untuk mendapatkan markah maksima. Okey. Itu sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Tapi sebelum itu, sebagai latihan kepada pelajar-pelajar sekalian, cikgu ada sediakan link ini dan pelajar boleh buka link ini ataupun scan menggunakan QR code, iaitu pelajar boleh lihat di skrin ini.
Ini adalah soalan-soalannya. Pelajar perlu masukkan nama, sekolah dan dari negeri mana. Kemudian yang pertama adalah tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu perkataan. Yang kedua, apakah maksud madana? Yang ketiga, perkataan sivitas berasal daripada bahasa. Soalan keempat, masyarakat barat menganggap masyarakat yang bertamadun adalah yang membangun dari segi. Dan soalan nombor 5, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Siapakah tokoh yang mengeluarkan kenyataan berikut? Soalan yang keenam, nyatakan maksud umran. Soalan yang ketujuh, nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia. Dan soalan yang ke-8, nyatakan maksud animisme. Jadi cikgu harap pelajar dapat menjawab soalan ini. Selamat menjawab soalan ini. Boleh isi Google Form yang diberikan ini. Jadi sekian saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Untuk mata pelajaran sejarah. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana mengikuti pengajaran cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.